Seterusnya kita ada subtopik 6.3 arc length. So arc length ni length tu panjang, arc tu pula adalah dia punya curve tu lah. Maksudnya kita nak cari sekarang ni panjang lengkungan. Okay, so the arc length L. Okay, disebabkan dia length kita pakai huruf L. Okay, kita tak pakai huruf A sebab A nanti takut kita confuse dengan area. So the arc length L is the measure or length of the distance along the curved line making up the arc. Okay, it is longer than the straight line distance between its endpoint. Okay, dia nak cakap kat sini kita akan gunakan simbol L besar. Okay, merujuk kepada arc length, dan dia adalah panjang ukuran di sepanjang lengkungan yang terbina itulah. Okey, so dikatakan juga arc length itu akan lebih panjang daripada straight line. Okey. Okey, kita ada dekat sini ada dua gambar rajah. Okey, dua gambar rajah. Kita lihat gambar rajah yang pertama, at x-axis. Okey, so di x-axis kita lihat di sini kita ada paksi x dan paksi y. Kemudian kita ada satu lengkungan dekat sini. Okey, so lengkungan ini dia ada fungsi dia iaitu fungsi fx. Okey, dan juga dia mesti ada dia punya stopping dia ataupun dia punya endpointnya mesti diketahui. Okey, dalam kes ni awak boleh bayangkan macam kita ada satu jalan raya. So jalan raya tu kita nak ukur daripada rumah kita sampai ke destinasi kita, berapa jarak dia. So kita kena tahulah dia punya koordinat di paksi x daripada x berapa sehingga x berapa. Okey. So nak cari dia punya panjang lengkungan ni kita akan gunakan formula seperti yang tertera di bawah. Okey. Okey, lihat formulanya. Okay, dia gunakan simbol L merujuk kepada arc length. Kemudian kita ada integration daripada A sampai B. Okay, dia punya endpoint dia. Kemudian formulanya adalah square root. Okay, square root besar kat sini. Square root 1 ditambahkan dengan dy per dx. dy per dx itu perlu dikuasa 2 kan, dan diintegrate terhadap dx. Okey, so kalau anda lihat dia punya formulanya ni ringkas je. Okey, formulanya agak ringkas, tapi dia perlukan kita punya penelitian lah masa kita nak differentiate dan kuasa 2. Okey. Okey, lihat gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua pula adalah apabila kita punya arc itu berada di paksi y. Okay, so let gy be a function such that the derivative g prime y is continuous on the closed interval cd. Okay, dia kata dia ada satu functionnya disebabkan functionnya berada di paksi y, ataupun kalau awak lihat dia macam berdiri functionnya, so functionnya in terms of y. Berbeza dengan yang x tadi. X tadi functionnya in terms of x, yang ni in terms of y. Dan juga dia perlu tahu endpoint dia. So endpointnya juga dalam keadaan y. Okey. Okey, apabila kita punya arc kita berdiri macam ini, formula kita pun berubah sikit lah. Okey. So dia punya formula adalah L sama L antara lepas tu integrate antara C sampai D. Kemudian ada square root 1 ditambahkan dengan, okey, ni ada beza dia. So kalau tadi fungsinya adalah pembezaan dy per dx, tapi sekarang pembezaannya adalah dx per dy. Okey, dx per dy tu perlu dikuasa 2 dan diintegrate terhadap dy. Okey, kita tengok example I dekat sini. Okey, saya ada buat note kat situ. Example I ni adalah soalan yang ada jumpa perfect square. Okey, soalannya adalah determine the length of curve y equal to 1/3 x square plus 2 to the power 3/2 from x0 to x equal to 3. So, kalau anda lihat dekat sini, soalan ni dia tak ada bagi gambar rajah dan dia tak ada suruh lukis. Okey, so macam mana kita nak tahu kita punya fungsi itu
nak gunakan solution yang formula pertama atau formula kedua? Bila awak lihat awak punya soalan yang diberi pada awak, perhatikan dia punya endpoint. So endpoint yang diberi pada kita dekat sini adalah dalam terms X. Bermakna sekarang awak punya case adalah case yang pertama. So kita lihat dekat sini macam mana dia nak solvekan dia. Mula-mula sekali bila anda lihat dia punya formula pertama ni, formulanya perlukan awak gunakan dy per dx. Jadi kita tak direct terus masuk dalam formula length ni terus. Kita cari sikit-sikit. Cari dulu dy per dx. Untuk fungsi ini differentiatekan dia. Cari dulu dy per dx. Lepas dah cari, kuasakan dengan 2 dan tambah 1. Baru diletak square root dan masuk dalam formula length. Maksudnya kita kena buat dari dalam lah. So kita mulakan dengan dy per dx dulu. So macam mana dy per dx boleh jadi macam ini? Kalau anda perhatikan ni. 1/3 adalah constant. Jadi dia maintain kat sini. Kalau kita nak differentiatekan x square tambah 2 tutup bracket 3/2 ni, umpamanya awak boleh gunakan kaedah read me dalam chapter 3, iaitu kuasa pindah depan. Yang dalam bracket salin. Yang dalam bracket ni umpamanya macam u x square plus 2. Lepas tu power ni tadi tolakkan dengan 1. Tolak 1. Dan didarabkan dengan du per dx. So dalam kes ni, ini u kita kalau differentiate akan dapat 2x. So dekat sini kalau anda lihat adalah tempat yang boleh potong. 3 dengan 3 boleh potong. 2 dengan 2 boleh potong. Jadi balance yang tinggal adalah x. X yang ni. X square plus 2 kuasa 1/2. Seterusnya. Formula tadi kata dy per dx ni kena kuasa 2. Kuasa 2 dan ditambah dengan 1. Jadi kuasa 2 dan tambah 1 kita buat serentak lah. Ini dy dx kita. Kalau kita kuasakan dengan 2 dan ditambah dengan 1. Jadi dekat kawasan sini, x kalau awak kuasa 2 akan jadi x kuasa 2. Untuk x kuasa 2 tambah 2 kuasa setengah. Kalau awak kuasakan lagi 2, dia akan jadi mansuh lah. 1/2 dengan 2 tu akan mansuh. Umpamanya macam kalau awak ada kuasa A B kuasa 2, dia akan jadi A kuasa 2 B kuasa 2. Jadi kalau awak ada A B kuasa 1/2, nak kuasakan dengan 2, dia akan jadi A kuasa 2. Yang B ni tadi, dia akan jadi B 1/2 darab 2. Sebab itu dia akan jadi A kuasa 2 B. So betul lah yang kita buat dekat sini. X ni umpama kita punya A. Jadi A kuasa 2. Dan yang dalam bracket ni umpamanya macam B. Kalau dia ada kuasa setengah dan dia kuasa 2, dia akan jadi B sahaja. So siap di bahagian ni, maknanya kita dah siap di kawasan dalam square root. So sekarang kita dah boleh masukkan dia ke dalam formula. Kalau anda lihat dekat sini, kita solvekan dulu. Bila kita dah siap dapat dia punya nilai kat sini, awak perlu kemaskan dia dulu. Satu-satu. X kuasa 2 darab X kuasa 2 akan jadi X kuasa 4. X kuasa 2 darab 2 akan jadi 2X kuasa 2. So yang latest ni, kalau anda perhatikan, dia adalah 1X kuasa 4 tambah 2X kuasa 2 tambah 1. Dan ini adalah perfect square. Perfect square ni adalah nombor yang kalau awak faktorkan dia, awak try cari dia punya faktor. Faktornya adalah apabila anda darabkan dua nombor yang sama. Maksudnya dalam kes ni,
Kalau awak faktorkan dia, awak akan dapat X kuasa 2 tambah 1. X kuasa 2 tambah 1 darab X kuasa 2 tambah 1. Ini kalau awak expand, kalau awak expand, dia akan jadi macam ini. So, bila dia sama, maknanya dia adalah perfect square. So, dia juga boleh ditulis macam inilah. Buat kuasa 2 sahaja. Bila kita dah siap kemaskan dia, daripada sini dah kemas jadi yang teringkas macam ini, kita dah boleh masuk dalam formula length. So, formula length adalah length L. Tadi endpointnya adalah 0 sampai 3. Kemudian kita ada square root. Tadi ada square root besar. Dan ini adalah latest equation kita lah. X square tambah 1 tutup bracket square dx. Bila kita dah sampai tahap ni, perfect square akan bantu kita untuk mansuhkan dengan square root. Itulah fungsi perfect square dalam arclength lah. So bila kita dah ni, ni dengan ni akan termansuh. So kita tinggal X kuasa 2 tambah 1 sahaja. So bila dah dapat X kuasa 2 tambah 1, dah boleh differentiate, integrate lah. Integrate je macam biasa. X kuasa 2 kalau integrate jadi X kuasa 3/3 tambah 1 kalau integrate akan jadi X. Integrate daripada 0 sampai 3, masukkan nilai 3, masukkan nilai 0, ditolak dan kita dapat 12 unit. Kita ada dekat box ni perfect square. Maksud dia perfect square adalah number that is a number that can express as the product of two equal integer. Maksudnya perfect square tu ada satu nombor yang kita boleh dapat daripada hasil darab dua nombor yang sama. Contoh macam 9. 9 dia adalah perfect square untuk 3 darab 3. Sebab 3 darab 3 akan dapat 9. Atau kita boleh tulis sebagai 9 adalah perfect square untuk 3 kuasa 2. So ni contoh perfect square. 1 adalah perfect square daripada faktor 1 kuasa 2. 4 adalah perfect square untuk 2 kuasa 2. 9, 3 kuasa 2. 16, 4 kuasa 2. Dan seterusnya kita boleh bayangkanlah. Kalau 5 kuasa 2, perfect square-nya adalah 25. Kalau 6 kuasa 2, perfect square-nya adalah 36 dan sebagainya. So kalau equation pula, ini adalah contoh lah antara contoh perfect square. Kalau faktor kita X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, perfect square-nya macam ini. Kalau 2X kuasa 2 tambah 1, perfect square-nya macam ini dan sebagainya. Dia boleh jadi apa-apa nombor yang lain lah. Kalau awak nak try, mungkin kalau awak punya fungsi tu X tambah 3 kuasa 2. Perfect square-nya apa? Awak kembangkanlah ni. Kalau awak kembang, nilai di sini adalah nilai perfect square-nya. So ini adalah faktornya. Example J pula, kita ada dekat sini, note saya tulis ordinary. Dia biasa. Dia tak jumpa case perfect square. So macam mana kalau kita jumpa case ordinary? So find the length of curve y equal to 2 in the bracket x minus 1 to the power of 3/2 between x equal to 8 to x equal to 12. Solution. So konsep sama. Tadi dah tahu formula L adalah dalam bracket endpoint 8 sampai 12 square root 1 tambah dy per dx square dx. So kita cari dari dalam dulu. Cari dulu dy per dx. So 2 constant, 3/2 pindah depan, x tolak 1 salin, 3/2 tolak 1 dan differentiatekan u dapat 1. So mansuh mana yang boleh. So dapat 3, x tolak 1 tutup bracket 1/2. Kemudian kita akan kuasakan 2 ini. Kuasakan 2 nombor ni. Lepas dah kuasa 2 akan tambah dengan 1. So kalau anda perhatikan, kita ada dekat sini 3 x tolak 1 kuasa 1/2. Semua ni nak kuasakan dengan 2. So 3 kuasa 2
X tolak 1 kuasa setengah dan kuasa 2. X tolak 1 kuasa setengah kuasa pula dengan 2. So kita akan dapat 9. Okey, yang ini boleh masuk 9X tolak 1 sahaja tinggal. Okey. Dan ditambahkan dengan 1. So kita dapat last sekali 9X tolak 8. Okey. So dalam kes ni kalau anda lihat dia bukan perfect square lah. Okey, tak ada nombor, boleh darab 2, boleh dapat nombor ni. Okey. So kita akan buat dia macam biasa. Macam biasa maksudnya kita direct terus masuk dalam square root formula length. Okey, macam ini. Okey, 9X tolak 8 dx. Okey, dalam square root. So square root tu kita ubah kepada half. So kalau anda lihat dekat sini, dia integratekan ni menggunakan kaedah by substitution. Kalau tak nak guna by substitution, awak boleh guna rules yang lebih ringkas yang saya dah terangkan sebelum ni, iaitu kita ada ajar integratekan u kuasa n dx. Kalau nak integratekan dia, kita akan dapat u kuasa n tambah 1 per n tambah 1 darab du per dx. Yang ni sama macam ni, bersama dengan by substitution ni akan dapat jawapan yang sama. Okey, kalau awak dapat soalan contohnya guna by substitution tak boleh, guna rules pun tak boleh, awak boleh gunakan teknik yang lain. Contohnya boleh gunakan by part, okey, by tabula, by partial fraction ataupun numerical. Okey, sama ada trapezoidal ataupun Simpson. Okey, mana-manalah antara mana-mana yang sesuai. Tapi dalam semua ni jawapan akhir mesti dapat samalah. Okey, walau teknik apa pun yang awak gunakan. Okey, so dalam kes ni kita gunakan by substitution. Okey, lepas tu kita integrate dan kita masukkan nilai. So kita dapat dia punya jawapannya 36/4/7 unit. Okey, untuk example K pula. Okey, example K, find the length of the curve. Maksudnya semua nak cari L, length. So kita ada soalan A, B dan juga C. Soalan A ni adalah dipaksi X. Soalan B pun dipaksi X. Soalan C dipaksi Y. Okey. So saya nak pilih dua daripadanya sahaja untuk dibincangkan. Satu lagi saya akan bagi jawapan. Okey, first sekali kita nak explain untuk jawapan A. Okey, untuk A, okey, kita try buat. So dalam fungsi ni kalau kita lihat dia punya fungsi dalam sebutan ni fx tu sama dengan y lah. So fungsinya adalah y sama dengan 2/3 x kuasa 2 tambah 1 kuasa 3/2. So bila diberi dalam y, mestilah kita boleh cari dia punya dy per dx. Okey, so nak differentiatekan dia, 2/3 tu constant, maintain. 3/2 pindah ke depan, salin x kuasa 2 tambah 1. 3/2 ditolakkan dengan 1, kita akan dapat 1/2. Okey, tulis 1/2 kat sini. Dan didarabkan dengan du per dx, dapat 2x. Okey. So bila kita potong-potongkan dia, okay, ni dengan ni potong, so kita akan dapat 2x x kuasa 2 tambah 1 kuasa 1/2. Okey, kemudian dy per dx ni kita nak kuasakan dengan 2. dy per dx ni nak kuasakan dengan 2. So kalau kita kuasakan dengan 2, 2x x kuasa 2 tambah 1 kuasa 1/2 kuasa 2. So kita ada, okey, 2x kalau kita kuasa 2, kita akan jadi 4x kuasa 2. X kuasa 2 tambah 1 kuasa setengah, jumpakan dengan kuasa 2 boleh masuk, so jadi 4x kuasa, jadi x kuasa 2 tambah 1. Okey. So daripada situ fungsinya akan jadi apa? Okey, kita darab masukkan ke dalam. So dia akan jadi 4x kuasa 4 campur 4x kuasa 2. Okey, fungsinya tadi kena tambah dengan 1. 1 tambah dy per dx kuasa 2. So kita ada, okey,
tambah 1 boleh tulis kat belakang 4x kuasa 4 campur 4x kuasa 2 campur 1. Okey, so bila kita dah dapat dia macam gitu, okey, dah dapat nilai macam ini, kita boleh semak lah sama ada kita jumpa kes biasa ataupun kes perfect square. So dalam kes ni, kalau dia perhatikan dia ada kuasa 4, kuasa 2. So dia sebenarnya adalah perfect square. Okey, soalan ni adalah perfect square. So perfect square-nya macam mana kita nak kecilkan dia? Okey, anda boleh faktorkan dia. So kita akan dapat perfect square-nya adalah 2x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey, boleh semaklah kalau 4x kuasa 2 kuasakan dengan 2 jadi 4x kuasa 4. 2 darab 2x kuasa 2 tambah 1 akan jadi 4x kuasa 2. 1 kalau kuasa 2 akan jadi 1. Okey, bila kita dah completekan kita punya fungsi dalaman untuk fungsi L tu, so kita dah boleh masukkanlah L sama dengan integration. Kita tengok endpoint kita daripada 1 sampai 4. Kita ada square root. Okey. Lepas tu 2x kuasa 2 tambah 1 tutup bracket kuasa 2 dx. So daripada sini square root dengan square mansuh. So dia akan jadi 1 sampai 4 2x kuasa 2 tambah 1 dx. Okey. Kemudian langkah seterusnya kita akan integratekan dia. Okey, 2x kuasa 3 per 3 tambah x. Okey, masukkan nilai, masukkan 4, okey, masukkan 1. Masukkan ni, anda kena masukkan okey, dan tolak. Kemudian anda akan dapat dia punya length adalah sama dengan 45 unit. Okey, kita dapat nombor tepat 45 unit. Boleh cuba. Okey, next kita nak tengok, nak try buat untuk soalan C. Soalan C ni adalah dia beri fungsi in terms of y. So x equal to 2/3 y minus 1. Okey, power 3/2 between y equal to 1 to y equal to 4. So kalau anda perhatikan fungsi ni dia dah macam bagi hint lah yang mana fungsi ni dia beri endpoint dalam sebutan y. So kemungkinan besar kita melengkung berdiri lah macam ini. Okey, so nilainya mungkin daripada sini y sama dengan 1 sehingga, sini 4, sini y sama dengan 1. Macam tu. So kita nak cari dia punya length, kita akan mulakan dengan differentiation. So diberi fungsi x, jadi kita akan cari dx per dy. So kalau kita buat 2/3 constant, 3/2 pindah ke depan, y tolak 1 salin, 3/2 ditolakkan dengan 1 dapat 1/2, didarabkan dengan differentiate u kita dapat 1. So kita mansuh. Bila kita mansuh kat sini kita dapat y tolak 1 kuasa 1/2 sahaja yang tinggal. Okey, daripada sini kita akan kuasa 2 kan dy per dx. So dx per dy kita akan kuasakan dengan 2. So y tolak 1 kuasa 1/2 kuasa 2. Setengah jumpa kuasa 2 akan jadi mansuh, akan jadi 1. So dia tinggal y tolak 1. Kemudian fungsinya kata suruh tambah 1. 1 tambah dx per dy kuasa 2. So 1 tambah y tolak 1. So kita akan dapat nilai kita cuma y sahaja. Okey, bila kita dah dapat fungsi lattice kita y, kita dah bolehlah masuk ke dalam fungsi length. Length kita integration antara 1 sampai 4. Okey. So fungsi kita adalah integrate y dy. So daripada situ kita boleh integrate macam biasa. So ini juga boleh ditulis sebagai y kuasa 1/2 dy. Jadi 1/2 tambah 1 akan jadi 3/2 per 3/2 di darab integrationnya definite antara 4 kepada 4 dengan 1. Kalau kita masukkan 4 kita akan dapat 16/3 tolak kita masukkan 1 kita dapat 2/3.
3. So, bila kita minus, jawapan akhirnya adalah 14/3 unit. Surface area, okay, ini adalah subtopik yang terakhir. So, surface area kita akan tengok sekarang ni dia punya keluasan untuk permukaan sahaja. Okay. So, for the purpose of derivation of the formula, let's look at rotating the continuous function y equal to fx in the interval a, b about x-axis. We also need to assume that derivative is continuous on a, b. So, kita tengok bawah macam mana nak tengok dia punya, nak buat dia punya kiraan untuk surface area. Okay, so dekat gambar rajah ni kita perhatikan. Okay, untuk axis yang pertama ni dia ada bagi kita satu line. So, line ini kalau kita lihat dia adalah line kuadratik. Okay, line kuadratik ini kita katakan macam mana nak cari dia punya surface area. Dia ni akan dirotatekan sama ada ke paksi X ataupun paksi Y. Umpama macam nak cari volume lah. Okay, nak cari volume kita kena rotatekan dia. Okay, bila kita dah rotatekan dia, dia akan jadi gambar yang di sebelah kanan ni. Okay, bila dia dah berpusing, berputar di paksi X, dia akan jadi macam gini. Right, so bila kita dah dapat dia punya bentuk 3D dia, so ini kita katakan sebagai dia punya 3D. Okay, yang ni 2D lah. Okay, ni 2D. So, untuk yang 3D ni, kalau anda perhatikan gambarnya dah jadi macam pasu, macam ni pasu bunga. Tapi, masa kita nak cari dia punya luas, kita tak nak cari dia punya keluasan, kita akan check berapa luas yang permukaan luarnya sahaja. Okey, yang luar sahaja. Maknanya berbanding dengan volume, kalau volume awak cari keseluruhan dalam ni, umpamanya macam nak tuang air ke dalam pasu ni. Tapi kalau kita nak cari surface area, umpamanya kita nak balut dia sahaja. Okey, ataupun kita nak check dia punya permukaan luar sahaja. So itu adalah dia punya surface area. So, daripada situ, macam mana kita nak cari dia punya formula? Okey, ni adalah formula dia. So, kalau kita nak cari surface area untuk solid yang berpusing di paksi X. Okey, ini adalah formulation dia. Okey, kita gunakan simbol S besar merujuk kepada surface. Okey, 2 pi. Okey, 2 pi kenapa ada dekat sini 2 pi? Kalau anda ingat masa kita nak cari volume pun kita ada letak 2 pi. Okey, dia disebabkan kita ada rotation 360 darjah. Okey, kemudian kita ada interval pula. Kita ada integral daripada A sampai B, macam biasa dia adalah endpoint. Kemudian kita ada darabkan dengan Y. Okey, ni pun sama macam kita punya kita punya konsep dalam kita punya volume pun ada darab dengan Y. Kemudian kita ada square root 1 tambah dy per dx kuasa 2 dx. Okey, kalau anda perhatikan formula surface ni, dia yang dalam ni umpama macam arc, yang luar ni umpama macam volume. So dia ada combination lah. Okey, nak cari dia punya surface area. Okey, kalau kita punya gambar kita dekat x-axis pula. Okey, dy axis maksudnya gambarnya berdiri. Okey, gambarnya berdiri. Contoh, kalau dia punya 2D dia macam ini. Okey, katakanlah awak ada 2D macam ini. Kemudian bila dia jadi 3D, dia akan jadi macam gini. Tapi dia ada macam ginilah. Dia jadi 3D. So, nak cari surface luar dia, kita akan gunakan formula S sama dengan 2 pi. Okey, rotation A sampai B endpoint. X, okey, square root 1 tambah dx per dy kuasa 2 dy. Okey, so kita tengok contoh.
Okay, example L, find the area of the surface that is generated by revolving the portion of y equal to square root 16 minus x square between x equal to -2 and x equal to 2 about x axis. Okay, soalannya suruh cari area of the surface. Okay, area of the surface. Kemudian dia ada cakap ini equationnya. Kemudian dia ada bagi tahu dia punya endpoint dan juga axis rotationnya. Okay, so daripada situ solution dah ada kalau kita perhatikan. Okay, sebelum kita mula, kita kena pasti dululah formula mana yang kita nak guna, formula 1 ataupun formula 2. So kalau kita perhatikan dia berpusing di x axis, maknanya kita akan pakai formula yang pertama, yang ni. Okay, so dalam formula pertama biasanya kita akan buat dari dalam lah, dari dalam dulu. Okey, baru kita masukkan dalam formula S ni. Sebab kalau kita buat terus masukkan ke sini, kita takut kita ada buat silap lah. So first tengok kat sini dia buat dy per ds dulu. Lepas tu dia kuasa 2 ditambah dengan 1 square root dan baru masuk dalam formula surface. Okey, kita tengok dia punya solution. Okey, so y kita adalah square root 16 tolak x kuasa 2. So, dia boleh ditulis sebagai 16 tolak x kuasa 2 kuasa 1/2. So, kita differentiatekan dia. So, kita ada 1/2 pindah ke depan. 16 tolak x kuasa 2 maintain. 1/2 tolak dengan 1 sebab differentiate. So, dapat negatif 1/2. Dan yang ini dapat daripada mana? Hasil differentiate yang dalam bracket ni, U ni. Okay, so kita kemaskan dia, mana yang boleh mansuh kita mansuh. Negatif pindah depan, x pindah depan, 16 tolak x kuasa 2 tak boleh buat apa-apa, kuasa negatif 1/2. Okay, kemudian kita kuasa 2 kan dia dan tambahkan dengan 1. So 1 tambah, so yang ini kita akan kuasakan dengan 2. So kalau kita lihat kat sini, 1 tambah negatif x kalau kita kuasa 2, negatif x kalau kita kuasa 2 akan dapat negatif kalau kuasa 2 akan jadi positif x kuasa 2. Okey. Lepas tu 16 tolak x kuasa 2 negatif 1/2 kuasa 2. Okey, ini dengan ni potong tapi negatif masih ada. Jadi 16 tolak x kuasa 2 kuasa negatif 1. So jalannya ni dikemaskan lagi. Okey, 1 tambah x kuasa 2 di belah atas. 16 tolak x kuasa 2 ni kuasa negatif 1 jadi dia turun ke bawah. Okey, so bila dah siap sampai tahap ni, 1 tambah dy dx kuasa 2, kita dah boleh masuk dalam formula surface. So, surface sama dengan 2 pi, integration antara a sampai b. Dalam soalan tadi dah cakap antara negatif 2 sampai 2, so kita masukkan. Okey, lepas tu kita lepas tu dia ada y. Okey, y dalam kes ni, anda kena ambil balik soalan. Okey, sorry. Okay, y dalam kes ni anda kena ambil balik soalan. Masukkan nilai y itu ke dalam fungsi. So, y adalah square root 16 tolak x kuasa 2. Gantikan. Okay. Kemudian, barulah kita ambil balik kita punya 1 tambah dy dx yang kita dah siapkan tadi. So, square root 1 tambah dy per dx kuasa 2. So, daripada sini dah mulalah kita kena gunakan macam-macam kaedah, sama ada anda gunakan teknik by part ataupun gunakan teknik tabula ataupun partial fraction, dan dalam masa yang sama kita kena tahu tentang properties dalam algebra. Okey, kalau kita ada square root dan square root jumpa square root dan ada darab di dalam, ada benda di dalamnya, contohnya square root A jumpa square root B, kita boleh tuliskan dia sebagai square root A, B. Okey, jadi square root tinggal 1, so ini A kita, ini B kita. Okey, kemudian dalam kes ni kita perlu kemaskan kita punya fungsi itulah. Okey, kita kena kemaskan dia. Kalau lihat dekat sini, apa yang kita buat adalah kita darab masuk. Okey, kita darab masuk 16 tolak x kuasa 2 ni, semua ni didarabkan dengan 1. Kemudian 16 tolak x kuasa 2 darab dengan yang belah sana. So, bila 16 tolak x square darab 1, dia maintain 16 tolak x kuasa 2.
16 tolak X kuasa 2 darabkan dengan yang terms kedua ni, dia akan mansuh. Jadi akan tambah X kuasa 2 sahaja. So daripada situ fungsinya kita ada 16 tolak X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Jadi secara tak langsung ini akan potonglah habis. So kemudian daripada situ dekat sini pula, kalau kita lihat dekat sini, kita dah ringkaskan. So 2 pi integration antara negatif 2 sampai 2 square root 16 dx. So square root 16 kita boleh buka dia kepada 4. Kita ambil 4 sahaja, negatif 4 kita tak ambil sebab sekarang ni kita sedang gunakan application untuk mencari measurement. Okay, so untuk measurement tak boleh negatif. Kalau kita ambil negatif, nanti jawapan akhir akan dapat negatif. So kita ambil 4 sahaja. So 4 kalau kita integrate akan jadi 4x. Okay, so integration antara 2 sampai negatif 2. So kita masukkan nilai dan kita dapat 32 pi. Okay, so unitnya adalah unit square. Okay, beralih ke example M. Example M pun sama, macam sama je nak cari area of the surface. Dia dah bagi equation, dia dah bagi endpoint, dan dia dah bagi tahu axis. Axis ni adalah y axis, maknanya kita kena gunakan formula yang kedua. Okay, so dalam formula kedua, ni dia formula yang kedua tadi. Okay, saya tak scroll atas. So, ni formulanya. So, dalam formula ni kita akan cari dari dalam dulu. Kita akan cari dulu dx per dy. Kemudian kita kuasa 2 dan tambah 1. So, kita ada kat sini x sama dengan y kuasa 3. So, kalau kita differentiate dx per dy, dia akan jadi K3 y kuasa 2. Okay, kemudian kita akan kuasa 2 kan dia dan tambahkan dengan 1. So, kita dapat 1 tambah 9y kuasa 4. Okay, bila dah ringkas macam ini, dah tak boleh nak buat apa-apa. Okay, maksudnya dah tak boleh simplifikan lagi. Kita akan terus masuk ke dalam formula surface. So, formula surface 2 pi integration antara 0 sampai 2 x. So, x kita akan substitute kita punya y kuasa 3. Okey, kemudian kita ada square root. Okey, square root. So, kita dah boleh ambil lattice function kita yang tadi. 1 tambah 9y kuasa 4 dy. Okey, masa ni, okey, kalau awak lihat nota ni, saya guna teknik by substitution untuk solvekan dia. Tapi, kalau anda rasa by substitution pun tak boleh solve, kita boleh guna semua teknik-teknik yang kita dah belajar di chapter 5 lah. Okey, contoh boleh gunakan, saya dah cakap before ni, boleh solve pakai substitution, boleh solve pakai by part, okay, by tabula, by partial fraction, atau yang paling senang sekali pakai numerical method. Okay, numerical method ada dua, sama ada trapezoidal ataupun Simpson. Dua-dua semua ni boleh guna tak? Dan semua sekali kalau mana teknik yang bersesuaian dan betul, kita akan dapat jawapan akhir yang samalah. Okay. Okey, untuk dalam kes ni kita gunakan by substitution. So, kita akan let u equal to 1 plus 9y square yang dalam bracket ni sebagai dia punya u. Kemudian kita differentiate du per dy dapat 36y kuasa 3. Kemudian, kita jadikan dy subjek. Okey, kalau ikutkan, kalau kita nak jadikan dy subjek pun boleh, nak jadikan y kuasa 3 dy subjek pun boleh. So, dalam kes ni, kalau anda perhatikan, saya jadikan y kuasa 3 dy subjek sebab saya nampak dah y kuasa 3 dengan dy ni dah ada dekat sini. Jadi, ini nanti kita boleh, tak payah tulis, kita gantikan dengan du per 36 sahaja. Okey, kemudian square root. Kita dah boleh kemaskan 2 pi 0 sampai 2. Okay, square root u. Square root dalam ni kita dah let sebagai u. So, dy y kuasa 3 kita dah ganti dengan du per 36. So, constant kita tarik keluar. Constant tarik keluar. U kita jadikan u 1 per 2. Kemudian kita differentiate, integrate. Okay, integrate 1 per 2. U kuasa 1 per 2. So, kita dapat u kuasa 3 per 2 per 3 per 2. Okay, kemudian dikemas kini lagi. 3 per 2 ni
didarabkan. So dapat 1/27 pi U kuasa 3/2. Panggil balik U, 1 tambah 9 Y kuasa 4 masuk. Kemudian kita gantikan dengan endpoint. So kita dapat dia punya surface area adalah 64.631 pi unit square.